agama akan selamat di sarangnya. Dia telah pun hijrah pergi ke Baghdad. Ingat, pada waktu Imam Bukhari, Baghdad adalah ibu kota umat Islam. Pergi ke Baghdad untuk apa? Motifnya adalah dia dengar guru dia kata, engkau akan jadi orang yang bersihkan hadis Nabi daripada orang-orang yang cuba rosakkan. Dan pada Imam Bukhari waktu tu, dah ramai orang, terutama sekali yang jauh daripada Mekah ni, daripada Madinah ni, sikit-sikit bercakap, dia kata Rasulullah bersabda. Tengah-tengah jual barang, saya dia kata, ya Syekh, come, mai beli. Pasal apa? Sebab tembikai ni Nabi suka. Kita kata, biar betul Nabi makan tembikai. Maka orang ni pun kata, betul Rasulullah bersabda, siapa makan tembikai masuk syurga. Senang-senang hati ya peniaga jual nama Nabi. Pada waktu tu, dah ada orang yang jauh daripada Madinah akan berkata, kata, mai, beli terung. Pasal apa beli terung? Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa rumah tak ada terung, maka dia ahli fakir. Simpan terung. Dia penjual barang guna nama Nabi. Bukan setakat itulah, bergaduh politik pun jual nama Nabi. Antara hadis, ini nama dia hadis palsu tuan-tuan. Antara hadis palsu yang terkenal adalah akan muncul di kalangan umatku, umat Muhammad. Kononnya Nabi bersabda, akan muncul dari kalangan umatku seorang lelaki bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia adalah syaitan, seburuk-buruk syaitan. Dan akan muncul daripada umatku satu orang lelaki bernama Ahmad bin Hanbal. Dia adalah penjaga daripada syaitan-syaitan tersebut. Siapa dia? Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Siapa dia? Muhammad bin Hanbal. Ahmad Hanbal adalah mazhab Hanbali tu. Ada orang duk bergaduh tuan-tuan sampai reka hadis palsu. Maka Imam Bukhari tahu, kata inilah kot maksudnya nak bersihkan daripada fitnah atas hadis Nabi. Pada waktu tu dia mendengar bahawa Imam Ahmad bin Hanbal tadi tu baru sahaja keluar daripada penjara, khalifah zaman tu tangkap. Lalu dia pun pergi melawat imam hadis besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, antara 4 mazhab tu, mazhab Abu Hanifah paling senior, mazhab Maliki bawah sikit. Bawah sikit ni maksudnya seniority lah dari segi umur. Imam Ahmad bin Hanbal paling senior. Silap. Imam Abu Hanifah paling senior, Kufah. Imam Malik bin Anas nombor 2 dari segi seniority, duduk Madinah. Kemudian Imam Syafi'i, orang Palestin yang hijrah ke Mekah. Kemudian yang keempat adalah Ahmad bin Hanbal. Waktu Imam Bukhari ni, 3 yang atas tu mati dah. Waktu Imam Bukhari tulis Sahih Bukhari, 3 yang atas mati dah. Tinggal yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kena tangkap oleh Khalifah Ma'mun. Kena pukul oleh Khalifah sampai tangan dia tak boleh angkat. Ni, Imam Ahmad tangan tak boleh angkat. Kena pukul dengan Khalifah umat Islam. Yang kita baca dalam khutbah, doa panjang umur. Lalu tuan-tuan, dibebaskan sebab antaranya kerana Imam Ahmad dah tua. Imam Bukhari pergi melawat. Dia beritahu, wahai Imam Ahmad, aku mimpi sekian. Imam Ahmad pun kata maksud mimpi tu macam Tok Guru hang cakap, nak bersihkan daripada fitnah ni. Kalau aku masih muda, aku nak buat kerja ni, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, kalau beli Musnad Ahmad, kita susun di sini sampai ke sini 3 row Musnad Ahmad bin Hanbal tu. Imam Ahmad kumpul hadis bukan ratus ribu, juta, termasuk dengan sanad. Juta tu kerana sanad yang banyak, tapi bercampur, sahih tak sahih, palsu, semua bercampur. Imam Ahmad kata, kalau aku masih muda, aku nak susun balik musnad ni, keluarkan yang sahih sahaja, asingkan yang dhaif tempat lain, jadi satu jilid. Imam Bukhari kata, biar saya buat benda tu. So Imam Bukhari minta rijalul hadis. Rijalul hadis maksudnya perawi hadis yang boleh pakai, simpanan Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad pun bagilah senarai perawi-perawi dia. Inilah perawi yang boleh pakai. Sebab Imam Ahmad dah buat kerja ni, cuma dia tua tak sempat habis. Imam Bukhari sambung, ini perawi yang sahih, ini perawi dhaif, ini perawi yang bangang-bangang sikit, ini perawi yang belum aku sempat tapih. Maka Imam Bukhari ambil. Dan tuan-tuan, inilah kerja besar Imam Bukhari. Imam Bukhari pergi cari balik semua orang dalam nama itu. Jarak Imam Bukhari dengan Nabi Muhammad cuma era 400-500 tahun saja. Bila 400-500 tahun, maksudnya generasi sahabat Imam Bukhari tak jumpa. Imam Bukhari, generasi tabi'in, pengikut para sahabat Imam Bukhari tak jumpa. Imam Bukhari boleh jumpa generasi tabi'in yang masih hidup.
Dia cari habis semua nama-nama tu, tabi'in yang masih hidup, dia pergi interview. Dia kata, Syekh, nama apa? Orang kata Hasan Al-Basri. Baru kata, Syekh, ana Bukhari. Orang kata, anta pernah menyebutkan bahawa anta ambil daripada orang ni ambil daripada orang ni dengar daripada Rasulullah bersabda sekian-sekian. Betul ke? Kalau dia kata betul, dia right. Betul ke anta sebut macam ni? Tak betul. Oh, ni ada orang guna nama anta, dia bangkah. Lalu dia buat semakan tersebut merata. Perawi hadis tinggal di mana? Tinggal di seluruh dunia Islam. So Imam Bukhari guna dana dia sendiri, bukan dana kerajaan whatsoever, dana dia sendiri. Dia merantau daripada Salman Khan pergi ke Baghdad, Kufah, merantau habis sampailah ke Mekah kumpul hadis, berakhir di sini. Tuan-tuan, point dia perhabis duit lah, nak abang itulah. Dia perhabis duit, dia perhabis masa, dia perhabis usia muda dia untuk kumpul semua hadis-hadis tersebut. Tuan-tuan tahu perjalanan musafir ni makan kos, makan modal dan pelbagai lagi. Nak kena cari tempat tidur whatever. Akhirnya dia pun menumpang di sinilah, rumah Al-Bukhari. Waktu dia menumpang di sini, dia dah keluarkan semua catatan dia. Dia nak asingkan yang mana sahih, yang mana dhaif, yang mana palsu. Yang sahih itulah yang dia pun susun senarai riwayat, maka dia kata yang ni sahih. Lalu untuk dia tulis dalam kitab dia Sahih Al-Bukhari, maka dia pun pergi ke Masjid Nabi untuk dekat kan. Masjid Nabi yang dia pergi tu bukan Masjid Nabi yang sekarang punya saiz saiz yang asal pembesaran zaman Abbasiyah tu, which is kecil sikit pada saiz sekarang lah. Dia pergi solat, lepas dia solat, dia balik ke sini, lalu dia pun dalam keadaan berwuduk, dia tulis hadis yang pertama. Dia solat lagi 2 rakaat di rumah dia ni, dia tulis hadis yang kedua. Solat 2 rakaat, hadis yang ketiga. Kalau dia dah habis dah, nak sambung esok, dia pergi masjid dulu, istikharah, dia datang balik, dia tulis hadis keempat. Solat 2 rakaat, tulis hadis kelima. Dia tak akan tulis mana-mana hadis melainkan dalam keadaan berwuduk dan selepas solat istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siap Sahih Bukhari itu, tuan-tuan. Sampai hari ni orang gunakan Sahih Bukhari itu, dan apabila ada perbincangan fiqh ke apa ke, orang akan sebut hadis ni kata macam ni, ni pula. Tapi hadis tu berbeza dengan hadis Bukhari. Dengar kata berbeza dengan hadis Bukhari, dia orang tarik berat. Pasti berbeza dengan hadis Bukhari orang akan tarik berat lah. Sebab kalau Imam Bukhari tak jumpa hadis tu, macam mana boleh jumpa? Orang argue. Okey, Imam Bukhari ada tak jumpa hadis tu, tapi Imam Bukhari tak tulis dalam Sahih Bukhari. So tuan-tuan, kalau Imam Bukhari jumpa hadis tu, tak tulis dalam Sahih Bukhari, maksudnya hadis tu apa? Sahih. Kemungkinan pada sudut pandang Bukhari tidak sahih. Paling-paling tak dhaif, paling-paling tak dhaif. Lagi teruk palsu. So orang berhati-hati. Saya nak ingatkan, Imam Bukhari hanya tulis Sahih Bukhari sahaja, semua sahih. Tapi Imam Bukhari ada buku lain yang mana dia juga masukkan riwayat-riwayat yang lemah ini dalam buku-buku yang lain. Namun dia bagi tahu, aku tulis, namun ini lemah. Dia bagi tahu. Tuan-tuan, itu jasa Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan inilah rumah yang dia tulis Sahih Bukhari tersebut. Dan sebagai penghormatan kepada dia, rumah ini dikekalkan. Lalu hari ini dibina sebagai masjid. 5 waktu sehari semalam boleh solat di sini. Dia tak azan di Masjid Haram. Pekedai-pekedai ni kalau mereka tak mau pergi Masjid Haram jauh, mereka akan datang sini. Tuan-tuan, hukum di Madinah sama macam hukum di Malaysia, dia tak sama macam tanah haram Mekah. Tak boleh solat tepi jalan berimamkan Masjid Haram, tak boleh. Isu terputus saf ke, isu jarak imam kan, semua terpakai di sini. Sebab hadis-hadis yang tuan-tuan duk belajar tentang terputus saf whatsoever tu, Nabi Muhammad riwayat masa duduk kat sini lah. Hadis-hadis tentang perempuan solat di rumah lebih afdal whatsoever tu, Nabi riwayat kat sini lah. Sebab itu kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, bagus saya pergi masjid ke semayang kat pondok? Pondok pula. Bayang dekat Arab sebut hotel funduk. Funduk ni maksudnya hotel, funduk. So kalau tuan-tuan semayang di hotel, perempuan semayang di hotel, dia bukan satu benda aib lah. Di Masjid Haram cerita lain, di sini bukan cerita lain. Tuan-tuan, nanti kita masuk Masjid Haram, saya akan ceritakan tentang pula Masjid Nabawi. Saya akan cerita pula satu solat berapa ribu kali? Kira-kira 1000. Di mana yang 1000 tu kita bincang dalam masjid nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Semoga Allah rahmati Imam Bukhari kita. Semoga ada kebaikan untuk kita semua. Wallahu alam.